Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sekarang saya agak sibuk sikit di Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang dijalankan dan dilaksanakan di MBSA, Dewan MBSA Convention Center di Shah Alam. Saya ajak anda juga untuk bersama-sama saya di tempat berkenaan. Boleh tengok buku-buku kita, ada banyak buku promosi. Anda pergi ke gerai Santai Ilmu Publication P74, dan dekat situ kita ada combo buku baru. Inilah Islam, Perangkat Iblis, Hadis 40, dan juga beberapa combo buku yang lain. Dan anda juga boleh dapatkan 30 buah buku saya, buku Syihabuddin Ahmad, buku yang saya tulis sendiri, buku-buku berkenaan dalam pelbagai judul, dalam pelbagai genre. Jumpa saya di sana, insyaAllah. Hari ini sahabat-sahabat, kita akan buat reaction daripada satu video reaction juga Ustaz Dr. Muhammad Asir Zainal Abidin, Dr. Mazhar, berkaitan tentang isu minum susu, mata rabun dan seumpama dengannya. Siapa nak tengok reaction saya secara khas juga sebelum ni, boleh tengok video-video semalam dan juga 2 hari lepas. Jom kita tengok video daripada Dr. Mazhar sekarang. Nak bagi mak bapak kita dikubur macam mana, nak bagi dapat syurga apa, benda ni tak boleh siapa ulama petua. Benda ni hanya sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis. Ulama dia berapa banyak temayang tahajud dia pun, berapa banyak ilmu dia belajar pun, dia tidak mendapat wahyu. Ini nama dia disiplin. Jangan lupa sahabat-sahabat subscribe Suara Sunnah Channel. Video ni diambil oleh Suara Sunnah Channel, direkod oleh Suara Sunnah Channel. Masuk makan ubat tahan sakit, masuk neraka. Ada pula. Kemarin ni saya tengok, kemarin bila saya tengok, kemarin tu semalam tapi saya ni ketinggalan zaman sikit. Ada satu orang tu, saya tengok baru bila saya tengok, dia kata minum susu mata kelabu. Minum susu rabun ada dalam ustaz tu. Ustaz-ustaz ni yang banyak sangat daripada cakap dan tak apalah pasal demokrasi kan, pakai cakap demokrasi. Sebab itu dalam agama ni sebelum tu, daripada tuan-tuan siapa yang belajar dalam bidang hadis, antara golongan yang paling mengancam, yang menyebabkan penyebaran hadis-hadis palsu selain daripada golongan zuhad. Maksudnya golongan dalam bahasa sekarang ni macam sufi lah. Sufi ni ada zuhadul awail, zuhad golongan awal yang bagus, yang mereka ni memang saleh. Imam Ahmad ada kitab zuhud. Cumanya ada zuhad ni yang terlalu nak agama, tapi dia rasa dia nak boleh reka hadis-hadis supaya orang minat agama. Padahal Nabi tak kata. Dia yang nak bagi, dia nak galakkan orang baca Quran, dia reka macam-macam fadilat surah tu, fadilat surah ni. Nabi tak kata dia reka, dia rasa dia dapat pahala. Nabi tak bagi pahala. Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap tempat duduk dalam neraka, kerana dia mereka agama. Itu satu puak. Sampai puak Syiah yang banyak fadail Ali dan seumpamanya. Tapi salah satu puak ialah puak Al-Wu'az. Wal Qusas. Bukan cerita. Golongan penceramah dan penglipur lara ni, yang kita beberapa kali boleh dah buat majlis. Ini direkodkan dalam buku ni banyak. Memang suka buat cerita-cerita yang pelik di dalam ceramah mereka. Itu tuan-tuan tengok. Lagi pelik lagi ramai orang tengok. Ulama kata, tuan-tuan, benda-benda gaib, benda-benda nak bagi mak bapak kita dikubur macam mana, nak bagi dapat syurga apa, benda ni tak boleh siapa ulama petua. Benda ni hanya sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis. Ulama dia berapa banyak temayang tahajud dia pun, berapa banyak ilmu dia belajar pun, dia tidak mendapat wahyu. Ini konsep asas konsep asas. Dia bergantung kepada wahyu yang telah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi depa buat banyak macam tadi. Benda macam minum susu tu umpamanya bukan bidang dia. Yang tu dia kena tanya doktor, pakar lah. Doktor pun bukan pakar dalam bidang susu ni. Takkan minum susu tak bagus. Dia mesti satu yang bagus. Quran sebut kan. Sayyidina Umar dia mimpi susu. Nabi tafsirkan itu din, agama. Kemudian makan ubat kan, ubat tahan sakit, masuk neraka. Woi kalut. Laki bini. Kalau dia kata siapa yang tak makan ubat tahan sakit dan sabar di atas sakit yang Allah uji pada dia, dia dapat pahala
itu lebih dekat. Tapi kalau dia kata siapa makan ubat sakit masuk neraka, yang ni jauh. Tapi kebelakangan ni ramai orang yang duk bahagian jaga pintu neraka ni. Banyak sangat saya tengok masuk neraka ni. Betul, setuju. Bini bersalin doktor lelaki masuk neraka. Yang banyak sangat. Orang politik lagi banyak masuk neraka. Sikit-sikit masuk neraka. Saya Aduh, nak macam-macam. sebut macam ni pada umum, kita jangan kata masuk neraka. Kita kata berdosa. Dan lebih baik dosa lah. boleh membawa kepada neraka. Sebab tuan-tuan, satu orang bila berdiri di depan Allah Ta'ala, kita dan semua hamba-hamba Allah yang lain di hadapan Qadir Rabbil Jalil, bukan satu benda saja Tuhan kira. Oi. Dia kutip habis. Hak kita tak ingat pun dia kutip. Dan dia juga menyimpan dosa ni. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia dalam kehidupan dia tak kata siapa yang tak ada dosa. Tak ada orang yang pergi tanpa dosa. Melainkan para anbiya lah. Melainkan sebahagian hamba-hamba Allah yang memang mati dalam keadaan bersih. Kullu bina adam khata'un wa khairal khata'ina tawwabun. Hadis yang sabit Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Nabi kata kamu buat dosa malam dan siang. Tapi tadi kita buat dosa, tengok apa, tengok yang tak kena, ambil wudu memadamkan dosa. Berjalan ke masjid memadamkan dosa. Sembahyang memadamkan dosa. Timur waktu Jumaat kepada Jumaat memadamkan dosa. Umrah pada umrah memadamkan dosa. Ramadan kepada Ramadan memadamkan dosa. Kesakitan, demam, sakit memadamkan dosa. Rahmat Tuhan memadamkan dosa. Sebab itu bila ada orang buat dosa, kita kata berdosa. Jangan kata hang dalam neraka. Na'udzubillah. Kita tak pegang kunci neraka pun. Di tangan kita. Sebab tu Nabi kata man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang menyatakan binasalah orang, dia binasa dulu. Hadis yang sabit. Sebab tu tuan-tuan, bila ada orang buat dosa, saya nak ingatkan diri saya dan ustaz-ustaz semua yang ada. Kita kata berdosa. Habis itu tengok tu hadis tu kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan sesat di dalam neraka. Betul. Perbuatan itu membawa pada neraka. Tapi yang membuatnya adakah masuk neraka? Tak Tuhan tahu. timbang. Kita tak tahu lagi. Nabi kata alaikum bisidq, kamu cakap benar. Karena as-sidqu yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, kamu jangan dulu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilal nar. Kejahatan, kamu jangan dusta kepada kejahatan kepada neraka. Zina, dosa besar kecil? Besar. Dosa besar. Ada tak pelacur yang berzina Tuhan ampun? Ada. Hadis yang sabit. Tuan-tuan, lunakkan diri hati kita. Sebab tu kita tengok macam mana orang buat salah dosa pun kita kata berdosa. Jangan langkah ke depan kata hang ahli neraka. Jangan nerakakan orang. Jangan nerakakan orang. Kita tak tahu urusan hidup orang. Ada satu orang kita tengok punya harta orang yang teruk macam Abu Sufyan. Apa dia tak buat? Dia menentang Nabi SAW. Tapi akhir hayat dia masuk Islam. Sahabat masih simpan rasa tak puas hati dengan Abu Sufyan sehingga dia masuk Islam. Pasal lama betul dia lawan Nabi. Ada rujuk kisah-kisah itu dalam buku ni. Tapi Nabi kata man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Sebab masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Rahmat Tuhan. Sebab tu saya kadang-kadang tak suka dengan ceramah-ceramah ni. Kadang-kadang dahsyat benar. Hatta hukum halal haram. Ada sebahagian penceramah, tuan-tuan, syarak ni hukum dia tak sama. Kadang-kadang dia kata tu siapa yang pakai tak nampak rambut sikit tu, itu lebih teruk, haram mati, macam minum arak. Come on tuan-tuan. Penceramah ni kadang-kadang dia ceramah, dia bubuh dengan serban apa semua, orang rasa dia penceramah, dia ustaz. Hukum hakam syarak juga tak sama dosa dia. Ada perkara yang dinamakan dengan kabair, dosa-dosa besar. Ada benda ini yang Dr. Yusuf Qaradawi selalu angkat. Contoh saya sebut, isap rokok. Nanti tuan-tuan kata boleh isap rokok pula. Betul-betul ni. Isap rokok haram di atas kesimpulan bahaya, tapi dia tak boleh disamakan. Orang isap rokok tu samalah macam orang minum arak. Tak sama. Satu diharamkan nas, yang ni haram dengan nas yang qat'i. Dia sebut lah tu. Yang ni dengan istihad, dengan keputusan kesimpulan. Wanita yang mendedahkan rambut, khilaf ulama, adakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Sebahagian kata ia termasuk dalam dosa kecil. Dosa juga dosa kecil. Dia bukan dedahkan aurat
yang mughalab, warak yang besar. Kemaluannya tu apa? Kerana ulama sebahagian masih khilaf tentang berapa bahagian. Kita kata salah, tapi confirm ahli neraka. Sama dengan makan babi. Tak sama. Sama. Ini yang ramai orang silap, yang ramai orang tak tahu. Tak sama. Ustaz-ustaz kita pun ramai silap benda ni. Study hukum hakam syarak. Ini yang kita duk kempen ni. Yang orang kata. Study hukum. Okey, itu yang disebutkan oleh Mufti Perlis Dr. Muhammad Asir Zainul Abidin. Dia kata study hukum. Belajar dulu. Jangan kita ni bila dapat mikrofon je main suka cakap apa semua yang kita suka. Apa yang kita rasa nak syok cakap, kita cakap lah. Nampak nak bagi syok sikit, nak bagi orang dengar elok sikit, kita pun buat suara kuat sikit dan sebagainya. Sedangkan agama itu perlu diambil dengan sumber ilmu. Pastikan mengaji dulu, study dulu, jangan main ikut sembok saja, sebab dia punya kesan dia nanti akan jadi besar. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita dah tonton video tadi sama-sama dan insyaAllah kita buat reaction lagi pada video akan datang. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk bersama saya di Pesta Buku Antarabangsa Selangor pada 1 Disember sampai 11 Disember. Reruai tempat booth saya yang bernombor P74. Jumpa di sana. Kita boleh ambil gambar, boleh apa dah sembang-sembang. Jangan lupa untuk beli buku saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.